على آله صلى الله وسلم عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاعتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغاني أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عليم السر وأخفى مستجيب دعواتي ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والصلاة الله على أحمد عند تحرير السطور أحمد آل محمد صاحب الوجه المنير الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى
يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهيج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهيج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Tuan puan dan hati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Malam ni kita sambung lagi. Malam ni kita sambung lagi kuliah mingguan, iaitu saya membaca daripada kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, Intipati Ihya Ulumuddin, pengajaran bagi orang-orang mukmin, Imam Al-Ghazali. Kitab ini bukan kitab Imam Al-Ghazali. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Al-Damasqi, tetapi isi-isi dia diambil daripada kitab Ihya Ulumuddin. Maka dinamakan kitab ni Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Jadi dia intipati daripada kitab Ihya Ulumuddin, kitab berkaitan dengan adab. Jadi malam ni kita sambung berkaitan dengan adab-adab undangan dan jamuan, kenduri lah, adab-adab kenduri. Jadi bagi kita ni, ni tetamu, sebagai tetamu untuk kita pergi menghadiri kenduri rumah orang jemput tahlil, orang jemput datang sempena kesyukuran, ajak makan datang rumah, maka kita tengok, kita ulang kaji balik adab-adab berkaitan dengan kehadiran kita ke rumah orang yang menjemput kita. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Kehadiran, maka adab-adabnya ialah, pertama adalah di waktu masuk rumah itu janganlah menunjuk-nunjuk dengan maksud agar dapat memperolehi tempat yang baik atau yang dianggap layak untuk dirinya. Jadi hendaklah selalu bersikap merendah diri.
orang ni pun janganlah kita nak menunjuk-nunjuk dengan maksud agar kita ni dapat memperoleh tempat yang VIP lah. Jadi hendaklah selalu bersikap merendah diri. Kalau tuan rumah tu offer kita, tu lain cerita. Yang kedua, jangan menanti lama di tempat itu, tetapi tidak patut pula untuk bersegera meninggalkannya, sehingga yang mempunyai hajat itu akan tergesa-gesa melayaninya sebelum persiapan sempurna dan cukup baik. Saya sekejap kabur orang tu. Sedangkan tempat pun tidak sempit untuk seluruh orang-orang yang hadir sehingga menyebabkan kesesakan. Jadi kita hadir, janganlah tergesa-gesa sangat, melainkan tak ada urusan. Ketiga, sekiranya seorang itu sudah ditunjukkan mana-mana tempat disediakan untuknya, sila masuk. Ni Tuan Imam duduk sini, Tuan Imam. Macam tu maksudnya. Betul, pengurusi surau, pengurusi duduk sini, dia ada tempat. Contohnya, sekiranya seorang itu sudah ditunjukkan mana-mana tempat disediakan untuknya, janganlah sekali-kali menyalahinya. Sebab mungkin tuan rumah sudah menyediakan tempat seorang itu menurut caranya sendiri. Dia tak apa-apa, saya dulu. Dah lah, dia dah hidangkan ngam-ngam kat situ kan. Kita berkata, tak. Jadi menyusahkan tuan rumah tu yang seki kat situ. Sebab mungkin tuan rumah sudah menyediakan tempat seorang itu menurut caranya sendiri. Jadi apabila disalahkan kemahuannya, mungkin akan menyusahkan hati. Keempat, janganlah duduk di tempat yang berhadapan dengan pintu bilik yang dikhususkan untuk kaum wanita atau tabir. Jangan dekat dengan tempat khusus untuk wanita. Sebab tu dalam sembahyang berjemaah, kalau kita tengok susunan soft, yang paling afdal sekali adalah di depan, dan yang kurang afdal sekali di belakang. Kerana lepas belakang lelaki tadi akan ada soft perempuan, dekat dengan perempuan. Dan perempuan pula yang paling afdal ialah soft yang paling belakang, bukan yang depan. Kerana yang depan nanti dia berhampiran dengan soft lelaki. Elak dari situ. Kelima, jangan sekali-kali melihat tempat makanan, sebab perkara yang demikian itu menunjukkan ketamakan. Jangan kita kan tengah-tengah tahlil tu biar, walaupun nasi tu dah dihidangkan, jangan tengah-tengah tahlil tu kita buka-buka tengok. Kan? Siap tunjuk bagi dia. Keenam, memberi perhormatan yang atau menanyakan satu bercakap-cakap adalah dengan orang-orang yang berkaitan dengan tempat duduk ni sahaja. Ini adab. Jangan kita melangkau sampai ke sana terjerit. Ketujuh, apabila ada tetamu bermalam, maka tuan rumah hendaklah menunjukkan arah kiblat solat, tempat mandi, bilik air dan tempat wuduk. Ini adab sebagai kita sebagai tuan rumah kalau ada tetamu bermalam. Jadi dalam berkaitan dengan memuliakan tetamu ni, memang Islam sangat menyuruh memuliakan tetamu, sehingga dalam hadis waman kana yu'minu billah wal yawmil akhir wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir apa yang hadis berkaitan dengan siapa yang beriman dengan hari akhirat, beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia ikramu dhaif, memuliakan tetamu. Kena muliakan tetamu. Islam suruh kita memuliakan tetamu. Jadi bila tetamu datang rumah kita, kita tunjukkan kiblat untuk sembahyang. Kadang-kadang tetamu dia tak tahu, kan? Dia berdasarkan sejadah dia. Sejadah kita dah bentangkan tu, arah sejadah ni kan, gambar masjid juga tersalah tu kan. Dia sembahyang tadi, oh tu salah kiblat. Jadi kita beritahu. Kedelapan, tuan rumah hendaklah membasuh tangannya sebelum orang lain dan sebelum makan, sebab dia mengundang orang untuk menerima kebaikan dan kemuliaan dia. Waktu makan adalah dia kemudian sekali selesai, serta jangan mendahului tetamu-tetamunya. Masya Allah. Jadi tuan rumah ni kena ada tetamu, jadi hendaklah membasuh tangannya sebelum orang lain dan sebelum makan. Maknanya tidak orang segan nak mulakan jadi tuan rumah tu mulakan dulu, sebab dia mengundang orang untuk menerima kebaikan dan kemuliaannya. Di waktu makan adalah dia kemudian sekali. Tuan rumah tu biarlah slow-slow sikit,
Kalau kita cepatkan, orang lain malu pula. Kesembilan, seorang tetamu apabila melihat suatu kemungkaran ketika masuk, adalah dia mencegahnya dan memberikan peringatan apabila ia mungkin dilaksanakan. Sekiranya tidak, adalah menasihati dengan ucapan yang baik, kemudian pulang. Sampai itu tengok ada kemungkaran. Kemungkaran ini mungkin maksudnya ada percampuran, ada yang dalam majlis tu segi aurat dan sebagainya, kena cegah. Man ra'a munkaran fa yuqayyid jadi fa illa yastati' fa bi lisani fa illa yastati' fa bi qalbihi wa innahu min adhafi iman. Jadi cegah kemungkaran ni dengan kuasa yang ada. Kalau tak mampu dengan nasihat, perkataan. Kalau tak mampu juga dengan cegah dengan hati. Tapi di sini dia kata cegah dia dengan memberikan peringatan. Kalau peringatan tu mungkin dengan peringatan dilaksanakan, sekiranya tak, adalah menasihatinya dengan ucapan yang baik. Kemudian yang kelima, hidangan. Kemudian dalam cara menghidang makanan maka perkara ini ada 5 adab. Tadi tetamu tadi datang, duduk tempat. Kalau disediakan untuk tempat kita duduk situ. Ayahlah kita tolak kan, menyusahkan tuan rumah. Kemudian hidangan pula. Ini dalam bab ni, cara hidang pun Islam ajar. Ada 5 adab. Pertama adalah menyegerakan hidangan. Jangan ditangguh-tangguh. Selesai tu segerakan. Sebab yang demikian ini adalah penghormatan serta memuliakan tetamu. Andai kata dalam jamuan itu sebahagian besar undangan sudah hadir dan yang tinggal hanya seorang atau 2 orang, sedikit saja yang terlambat dari waktu yang sudah ditentukan, maka sudah menjadi hak orang-orang yang hadir untuk diberi hidangan terlebih dahulu daripada menanti orang yang belum datang. Jangan kita tunggu sekejap. Aduh, ambil sikit, pukul 10.30 aku sampai. Kita dah pukul 9.30 tadi dah menunggu kan? Jadi hak untuk orang yang hadir ramai itu kita bagi makan dulu. Jadi mendahulukan kerana menghormati orang ramai adalah lebih baik, itu lebih afdal daripada membelakangkan mereka kerana hendak menghormati beberapa orang sahaja. Beberapa orang sahaja. Kita menunggu sampai saya berapa nanti makan sikit lagi malah kan? Ada satu masjid, dia jemput penceramah yang selebriti, masjid bawah di kampung. Jadi dia orang bila jemput penceramah yang selebriti yang masuk TV, jadi orang kampung ni dia punya sediakan ni, Masya Allah kan? Tapi apa yang berlaku ni, jemaah sendiri cerita, borak dengan tempat yang saya mengajar. Pertama datang lewat orang selebriti, orang sibuk, datang ceramah. Makan Ustaz, di banyak tempat sibuk. Jadi orang kampung akhirnya serik nak jemput selebriti jenis yang masuk TV ni. Dia kata kami sediakan. Orang yang datang tu bukan jalan-jalan, orang masuk TV. Tapi rupanya dia datang, orang sibuk. Ceramah pun lebih kurang, dia pun lebih kurang ceramah. Dia pun cerita saya, banyak cerita dia punya cerita. Saya mengajar sibuk. Akhirnya makan pun tidak, malah orang. Jadi mendahulukan kerana menghormati orang ramai adalah lebih baik daripada membelakangkan mereka kerana nak menghormati beberapa orang sahaja. Tengok yang kita tunggu-tunggu dia pula tak makan, tak ada angin kita. Ada pun salah satu dari 2 pengertian daripada firman Allah Ta'ala, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, artinya sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Maksudnya adalah tetamu-tetamu itu dimuliakan dengan menyegerakan jamuan makanan kepada mereka itu. Perkara yang demikian ini dibuktikan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, iaitu fama labisa an ja'a bi'ijlin hanis, maka tidak berapa lama sebab itu dia membawa jamuan untuk mereka seekor anak lembu yang dipanggang. Juga dibuktikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin,
Kemudian dia masuk mendapatkan ahli rumahnya serta bawanya keluar seekor anak lembu gemuk yang dipanggang. Kata rawa dalam ayat tersebut berarti segera, tetapi ada yang berpendapat artinya sembunyi-sembunyi. Hatim Asy'ar berkata sikap tergopoh-gopoh adalah termasuk perbuatan syaitan. Tetapi dalam 5 perkara ini adalah termasuk dalam perlakuan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Segera ni, sikap tergopoh-gopoh ni adalah perbuatan syaitan. Kalau kita buat sesuatu tu dengan tergopoh-gopoh, semayang pun gopoh, apa saja buat gopoh, ini salah satu daripada perbuatan syaitan. Tapi dalam bab menghidangkan makanan ni, kita perlu buat segera kan. Segera kan. Bersegera menghidangkan makanan, menyiapkan sesuatu untuk kepentingan jenazah, mengawinkan anak gadis, membayar hutang serta bertaubat dari perbuatan dosa. Ini antara yang Nabi suruh segerakan. Dalam hadis berkaitan dengan Nabi suruh ada 3 perkara yang perlu disegerakan. Pertama iaitu sembahyang. Sembahyang apabila masuk waktu, Nabi suruh kita segerakan. Yang kedua, Nabi kata apabila jenazah dah siap, maka segerakan. Dan yang ketiga, sekiranya ada anak perempuan yang dah cukup umur, yang dah boleh kahwin, ada orang berkenan, kena kufu, segerakan, jangan disimpan-simpan. Itu Nabi suruh. Jadi di sini Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, iaitu bersegera menghidangkan makanan. Kalau tetamu dah ada, segerakan. Kalau kita sibuk nak buat mi baru nak mi goreng apa semua, nak goreng mi, siapkan air dulu. Jangan tu. Oleh kerana nak menyiapkan mi goreng, maka tetamu tu tergelip air pun tak sampai lagi. Hantar air dulu. Hantar biskut kering dulu pun tak pun. Ini kan tuan rumah pun tuan rumah ni tak tahu cerita ni, duduk dapur kan, tak ketung-ketung kita bulat. Memang dia niat dia nak sediakan makanan special untuk kita, tapi kita bukan ruang tamu dan tu ada apa dia ni. Jadi segerakan. Kalau tak ada, kalau kita nak special untuk dia tu, kita air dulu. Bagi dulu welcome drinking, macam kat hotel kan. Bersegera menghidangkan makanan, menyiapkan sesuatu untuk kepentingan jenazah. Ini pun Nabi suruh segerakan. Mengawinkan anak gadis, Nabi suruh segerakan. Membayar hutang, Nabi suruh segerakan. Dan bertaubat serta bertaubat daripada perbuatan dosa, Nabi suruh segerakan. Ini benda-benda yang perlu disegerakan. Kedua, menitik berat, mentertibkan hidangan itu dengan mengeluarkan buah-buahan terlebih dahulu. Ini yang mana nak makan dulu, keluar buah dulu. Sebab buah ni memang dalam Islam buah dulu. Kalau dalam tafsir As-Salikin itu berkaitan dengan macam mana Sayyidina Ali rahimahullah ta'ala makan, dimulakan dengan garam. Dan dikatakan garam ada khasiat dia, ada sebab dia. Mulakan dengan garam tu tak tahu. Bagi adalah kaitan dengan makanan, nak bagi dia neutral ke, wallahu alam. Tapi ada disebut dalam kitab Sirus Salikin bagaimana Nabi, bagaimana sahabat bila nak mulakan makanan tu dia colek garam. Mentertibkan hidangan itu dengan mengeluarkan buah-buahan terlebih dahulu. Buah dulu kalau memang tersedia. Kerana cara demikian inilah yang lebih sesuai dengan ilmu kedoktoran, Masya Allah. Bukannya style orang putih, anda selesai makan baru makan buah-buahan, tetapi makan buah-buahan dahulu. Ini lebih sesuai dengan ilmu kedoktoran. Sebab buah-buahan mudah hancur dalam perut. Memang sebaiknya ia diletakkan di bahagian bawah perut. Dalam Al-Quran juga ada ayat mengenai peringatan untuk mendahulukan buah-buahan, iaitu firman Allah SWT, wa faqihatin mimma yatakhayyarun, dan juga dibawakan kepada mereka buah-buahan dan jenis-jenis yang mereka pilih. Selanjutnya Allah SWT berfirman, wa lahmi tayrin mimma yashtahun, artinya daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini. Ini kisah di dalam syurga nanti.
dalam syurga mereka dibawakan buah-buahan serta daging-daging burung dari jenis yang mereka ingin. Setelah itu maka sebaiknya makanan yang dihidangkan sesuai buah-buahan adalah daging dan roti. Tapi di Malaysia ni kita nasi. Sebaik-baik maknanya buah lah dulu. Lepas tu daging dengan roti kalau di negara-negara Arab, ataupun kalau Malaysia ni nasi. Kemudian sebagai hidangan terakhir dihidangkan manis-manisan. Dengan demikian sempurnalah segala kelazatan makanan. Ujung-ujung dia makan manis-manisan. Dengan demikian sempurnalah segala kelazatan makanan. Ini menunjukkan dia telah memuliakan tetamunya dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan menghidangkan daging tadi, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala tentang tetamu Nabi Ibrahim AS. Baginda AS menghidangkan daging kerbau yang dibakar, yang dimasak terlebih dahulu. Demikianlah salah satu cara memuliakan ialah dengan menghidangkan daging. Abu Salman Al-Darani rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu berkata, makanan yang baik itu menyebabkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, untuk menyempurnakan kepuasan ialah dengan meminum air sejuk, kemudian mencuci tangan dengan menuangkan air sejuk di atasnya. Makmum berkata, minum air dengan bercampur air batu itu mengikhlaskan rasa syukur. Ada pula sebagian orang berkata, makan manis-manisan setelah makan adalah lebih baik dari makanan yang beraneka jenis lauk. Mengambil satu jenis makanan yang dihidangkan lebih baik daripada mengambil dua jenis menghiasi hidangan dengan sayur-sayur sangat terpuji. Ketiga, hendaklah menghidangkan makanan yang lazat sehingga orang yang berhajat dengan apa yang dikeluarkan itu tidak ingin menambah makanan lagi setelah itu. Sebagaimana dimaklumkan bahawa adat yang tidak berbudi ialah menghidangkan makanan yang kurang enak, supaya keinginan timbul semula apabila makanan yang sedap-sedap dikeluarkan. Perbuatan ini menyalahi sunnah, sebab ianya merupakan tipu daya untuk menjadikan makanan lebih banyak. Oleh kerana itu, sunat menghidangkan segala jenis hidangan sekaligus, atau diberitahu apa-apa hidangan yang sudah disediakan. Keluarkan semua. Keempat, jangan tergesa-gesa mengangkat hidangan sebelum orang merasa cukup puas. Sebab mungkin orang terpaksa berhenti makan sebelum waktu. Barangkali di antara mereka ada yang masih ingin pada hidangan tadi, bahkan melebihi daripada yang telah dikeluarkan. Atau barangkali di antara mereka masih ada yang berhasrat makan. Jadi andai kata kita terlalu cepat mengangkatnya, maka mereka terpaksa menyelesaikan makanannya dengan segera. Jadi rasanya memang kita maklum apa yang kita buat tu kebanyakan bertepatan dengan sebagaimana yang diajar oleh Islam. Tak ada orang nak makan, kita nak angkat. Kelima, makanan yang dihidangkan itu adalah mencukupi sesuai dengan apa yang diundang. Sebab apabila tidak mencukupi yang semestinya, ini berarti ia kurang berhati-hati. Nak tumpah cateringnya. Bapak pengantin jadi kedekut, tumpah 100 orang, dia punya dia pun datang. Jadi pantang jumpa orang, pantang jumpa. Dia punya bajet 100 orang. Sebab apabila tidak mencukupi yang semestinya, ini berarti ia kurang berhati-hati. Dan jika berlebih-lebihan dari yang diperlukan, itu berarti bermegah-megah dengan sesuatu yang dilarang. Ibnu Mas'ud berkata, kita dilarang untuk memenuhi undangan dari seorang yang bertujuan tidak memegah-megah dengan undangannya. Beberapa sahabat memakruhkan makanan yang bertujuan bermegah-megahan. Perlu diperhatikan bahawa bahagian untuk ahli rumah adalah diasingkan terlebih dahulu, agar keluarganya itu tidak berhajat kepada apa yang dihidangkan untuk tetamu. Mungkin mata mereka akan memperhatikan sisa makanan dan seandainya makanan habis dan tidak berbaki lagi, hati mereka pun menjadi kesal dan mereka mungkin mengumpat tetamu-tetamu yang hadir. Untuk keluarga tu asing, dulu siap-siap ini panggil kenduri, nanti anak-anak belum makan, habis orang suruh makan, sampai betul. Jadi jadi bahan umpat. Siapa yang silap? Tuan rumah silap. Kita mana dah tahu? Kita tuan rumah tambah. Kita pun tambah rupa. Di situlah dicampur keluarga bermakan, di situlah rupanya lauk-lauk untuk keluarga tadi. Yang keenam, kepulangan. Akhirnya mengenai kepulangan, maknanya dalam kitab ni dia ceritakan tentang cara menghidang. Kehadiran kita nak hadir tu, adab kita. Lepas tu kita nak hidang tu macam mana adab kita.
kepulangan pula kita ni tadi. Kita hadir tadi dalam keadaan dengan adab-adab yang disebut. Lepas tu tuan rumah dengan adab-adab dia. Lepas tu dah habis dah kenyang, dah basuh tangan apa semua, maka nak balik. Kepulangan. Akhirnya mengenai kepulangan setelah selesai undangan, maka adab-adabnya ada 3, iaitu pertama, tuan rumah hendaklah keluar dengan tetamunya sampai ke pintu rumah. Kelakuan ini adalah sunat hukumnya dan termasuk dalam memuliakan tetamu. Adapun kesempurnaan memuliakan itu ialah dengan sentiasa menunjukkan wajah yang jernih, berseri-seri dan sentiasa senyum, juga dengan kata-kata yang manis waktu datang dan pulang ketika sedang makan. Tuan rumah ni bila kita datang pun dengan senyum, sila. Tu dah sila-sila tu kita pun dah seronok nak datang. Lepas tu masa kita makan tu pun tambah. Kita pun dah seronok. Masa nak balik pun dekat sampai ke pintu pagar dia tunggu kita. Terima kasihlah banyak-banyak, terima kasih banyak datang. Jadi kita pun seronok. Itu adab. Kedua, tetamu dalam menunjukkan sikap yang penuh kesopanan sewaktu pulang, dengan hati yang riang gembira dan muka yang ceria. Sekalipun sebenarnya apa yang telah diterimanya tadi banyak kekurangan, sikap ini adalah termasuk dalam budi pekerti yang baik dan menunjukkan bahawa dia merendahkan diri. Tetamu pun sama juga. Minta maaf lah, minta maaf saya betul-betul orang tadi macam ni. Ini biasa berlaku kita pergi duri ya. Kita pergi setting 3.30. Orang-orang tak nak berebut-rebut. Tengok sampai tuan rumah dah mulai macam muka ni. Rupanya nasi dah habis, lauk dah habis, tinggal mi goreng. Kita dah daripada memang hari ni tengah hari tak makan nasi ni, memang makan kat kenduri. Dia tengok nasi goreng, tengok mi goreng, kita pun makan. Jadi walaupun tak apa-apa nak kenyang, tapi kita tak apa, saudara tu menunjukkan kita ni merendah diri. Jadi tetamu adalah menunjukkan sikap yang penuh kesopanan sewaktu pulang. Saya nilai datang, malik datang 2 kali kenduri rumah kau, 2 kali mi goreng. Ini satu menunjukkan tidak beradab. Ketiga, tetamu jangan sekali-kali keluar melainkan dengan izin dan keredaan tuan rumah. Selain itu, tetamu hendaklah menjaga hati tuan rumah selama dia berada di rumah itu sebagai tetamu. Tetamu yang bermalam dan menginap hendaklah jangan melebihi 3 hari. Jangan lebih 3 hari. Sebab apabila lebih dari waktu itu, mungkin tuan rumah akan merasa kesal dan merasa ingin mengeluarkannya, tetapi segan. Kerana segan dan malu, maka tidak sampai hati hendak mengusirnya. Datang rumah jangan lebih 3 hari. Kalau 3 hari itu tuan rumah yang setiap hari melayan kita dah masuk hari keempat, tengok dia boleh macam. Memang ada juga pengecualian. Iaitu tuan rumah benar-benar dengan keikhlasan hati meminta dengan amat sangat tolongan. Itu dah lama tak jumpa. Duduk sini Pak Hari yang Pak Hari, supaya tetamu itu menetap di rumahnya lebih lama lagi. Maka tetamu dibolehkan menetap di situ lebih dari 3 hari. Tetapi wajiblah dijaga bahawa permintaan tuan rumah itu benar-benar ikhlas dan bukan semata-mata manis di bibir. Bukan ajak-ajak ayam. Tuan rumah ni ajak-ajak ayam, kita pula duri. Takkan nak balik dah, duduk hari ni. Boleh kan? Tuan rumah kata aku gurau. Itu tengok, bukan semata-mata manis di bibir. Tuan rumah yang sedemikian ini adalah menyediakan tempat yang dan hamparan yang khusus untuk tetamu yang tidak menginap di rumahnya. Tuan rumah dah siapkan bilik semua. Kemudian seterusnya, tajuk besar dia berbagai ragam adab sopan. Jadi kalau kita tengok daripada apa yang daripada kitab ni tadi, kebanyakan adab-adab tadi, kebanyakan memang itulah dalam masyarakat kita, betul kan? Orang datang rumah kita sebagai tetamu ni, bila orang nak balik tu, memang kita kadang hantar sampai kat pagar, sampai berdiri tu dekat pintu kereta pun. Rupanya itu lagi panjang sembang kat situ kan. Menunjukkan kita sangat
memuliakan tetamu. Tak ada lah kata tetamu nak balik, saya balik dulu, baliklah. Kita kat rumah dia lain, dia balik. Itu tak ada adab. Diriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai bahawa dia berkata makan dalam pasar itu adalah satu perbuatan yang menunjukkan kehinaan. Tetapi sebahagian, ini berbagai ragam adab sopan. Tetapi sebagai kaum salaf meriwayatkan ada di antara mereka yang buat demikian. Persoalan dari perbezaan pendapat ialah adanya perbezaan adat di daerah dan negeri masing-masing. Juga bergantung pada keadaan dan situasi setiap individu. Bagi seseorang yang tidak patut melakukan demikian adalah kerana keadaan, kedudukan atau adat baik yang berhubung dengan pribadi atau negerinya, maka tentu saja akan menunjukkan keburukan dan kekurangan apabila melakukan sedemikian itu. Tetapi bagi orang yang dari segi keadaan, kedudukan dan adatnya tidak menyebabkan keburukan dan kehinaan, maka tidak ada halangan baginya. Ini makan yang berkaitan dengan makan di dalam pasar itu adalah satu perbuatan yang menunjukkan kehinaan. Mungkin orang bagi orang yang tertentu. Sebahagian ahli perubatan berkata jangan engkau mengahwini wanita, melainkan orang yang masih gadis. Jangan kahwin, melainkan kahwin dengan anak dara. Dan janganlah makan daging, melainkan yang masih baru. Janganlah makan makanan yang dimasak, melainkan yang sudah benar-benar masak. Ini siapa kata ni? Kata ahli perubatan. Janganlah engkau mengahwini wanita, melainkan yang masih gadis. Dan janganlah makan daging, melainkan yang masih baru. Maknanya daging-daging yang lama tu, ada tak baik. Janganlah makan makanan yang dimasak, melainkan yang masak tu betul-betul dah masak. Janganlah minum ubat, melainkan kerana sakit. Bisa saja nak makan Panadol. Dan janganlah makan buah-buahan, melainkan yang masak. Janganlah sekali-kali memasukkan makanan dalam perutmu, melainkan setelah sempurna penghadapannya. Sebab tu dalam bab adab makan, Nabi suruh kunyah betul. Ahli perubatan kata jangan masukkan makanan dalam perut, melainkan dah sempurna hadap. Janganlah minum di atas makanan, jangan pula menahan air besar atau kecil. Janganlah minum di atas makanan. Jangan minum atas makanan. Kalau orang tu kata apa? Air itu dibuat pula. Makan, minum. Makan, minum. Sebenarnya makan dah lama tiba minum. Ini makan, minum. Makan, minum. Janganlah minum atas makanan dan jangan pula menahan air besar atau air kecil. Jangan tahan. Apabila engkau makan siang, maka setelah itu tidurlah. Dan apabila engkau makan malam, maka setelah itu adalah engkau berjalan sebelum engkau tidur, sekalipun hanya 100 langkah. Apabila engkau makan siang, maka setelah itu tidur. Boleh ya. Apabila engkau makan malam, jangan terus tidur, berjalan dulu, sekalipun 100 langkah. Adalah tu mungkin si penghadaman ke. Ketiga, disunatkan memberi makan kepada ahli mayat, iaitu keluarga si mati. Disunatkan memberi makan kepada ahli mayat, keluarga si mati. Keluarga ni ada ahli keluarga meninggal, maka kita ni jiran-jiran yang bagikan makanan. Hari itu keluarga tu dalam kesedihan, tak payah masak, tak payah apa, kami yang siapkan. Dasarnya ialah suatu peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu suatu wafatnya Ja'far bin Abu Talib. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ala Ja'farin qad syughilu bi sya'uni mayyitihim fasna'u lahu ta'aman." Sesungguhnya keluarga Ja'far sedang sibuk dengan jenazah yakni Ja'far, sehingga tidak sempat memasak makanan sendiri. Oleh itu bawalah makanan untuk mereka. Hukum memberikan makanan kepada keluarga si mati adalah sunat. Selanjutnya, bila keluarga si mati memberikan makanan itu kepada orang ramai, maka hukumnya adalah halal untuk dimakan. Maknanya keluarga si mati tadi dia sibuk atas urusan jenazah tadi. Kita jiran-jiran orang ramai ni bagi siapkan makanan untuk dia.
Lepas tu keluarga dia pula buatkan majlis tahlil contohnya. Makanan tadi jamu kita balik halal. Tidak seharusnya memakan makanan yang disediakan oleh seorang yang zalim, tetapi apabila dipaksa, maka kurangkanlah makanannya. Diceritakan bahawa sebahagian ulama ada yang tidak suka memenuhi undangan makan dan mengatakan bahawa menantikan kuah itu adalah satu kehinaan. Ada pula ulama lain yang mengatakan, jikalau saya meletakkan tanganku dalam cawan orang lain, maka berarti tunduklah leherku kepadanya. Sebagian ulama yang lain pula menyatakan bahawa ucapan di atas itu tidak benar dan tidak ada dasarnya sama sekali, bahkan menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Imam Al-Ghazali berkata tidak demikian, tetapi persoalannya adalah sebagai berikut ialah, apabila pengundang sebenarnya tidak gembira kalau undangannya itu dipenuhi, atau ia membuat undangan itu kerana tak menunjuk-nunjuk atau bermegah-megah, atau dengan undangannya itu si pengundang tadi berasa memberikan bantuan dan jasa kepada yang diundang, maka dalam 3 perkara sebagaimana di atas, memenuhi undangan makan adalah merupakan satu kehinaan. Ni kalau jenis kita pergi tu, satu kehinaan apabila orang yang mengundang makan, orang yang mengundang kita tadi tujuan dia nak menunjuk-nunjuk. Kedua, dia undang kita tadi tujuan seolah-olah dia merasakan dia memberi bantuan dan dia telah membuat jasa kepada orang yang diundang. Jadi persoalan hina atau tidaknya menghadiri undangan makanan itu adalah berbeza menurut keadaan dan tujuan. Oleh sebab itu, apabila orang yang diundang itu merasakan bahawa yang mengundang itu sebenarnya keberatan untuk memberikan makanan kepadanya, atau semata-mata untuk bermegah-megah atau kerana terpaksa, maka tidak baik untuknya memenuhi undangan itu. Dan yang sebaiknya bahkan lebih utama ialah memberikan keuzuran kepada si pengundang tadi. Saya tak dapat letak. Oleh kerana itu, ada sebagian ahli sufi yang mengatakan bahawa jangan engkau memenuhi undangan, melainkan undangan seorang yang mengetahui bahawa yang engkau makan itu adalah rezekimu sendiri, dan apa yang ia berikan kepadamu itu adalah pinjaman yang sebenarnya milikmu dan masih ada dalam genggamannya. Juga ia mengisafi bahawa ni ayat ahli sufi. Oleh kerana itu, ada sebahagian ahli sufi mengatakan bahawa jangan engkau memenuhi undangan, melainkan undangan seseorang yang mengetahui bahawa yang engkau makan itu adalah rezekimu sendiri, dan apa yang diberikan kepadamu itu adalah pinjaman yang sebenarnya milikmu dan yang masih ada dalam genggamannya. Maksudnya kita pergi macam kita apa? Kita pergi kenduri tu, makan tu, sebenarnya tuan rumah tu akan tahu itulah rezeki kita sebenarnya, tetapi masih berada dalam genggaman pinjaman dan pinjaman orang tu, dan sebenarnya rezeki itu memang untuk kita, adalah pinjaman yang sebenarnya milikmu, yang mana dan masih ada dalam genggamannya. Juga ia menginsafi bahawa bagimu adalah keutamaan atasnya apabila kau penuhi hajatnya dengan menerima pinjaman itu kembali. Jadi apabila yang diundang itu mengetahui bahawa dengan menerima undangan tidak bermaksud berjasa kepadanya, maka tidak patut kalau dia menolak atau memberikan keuzuran. Ini orang yang mengundang pun ada ilmu, orang yang diundang pun ada ilmu. Jadi itulah buat kedui tu kan, kita faham hari ni buat kedui ni sebenarnya inilah rezeki orang taman. Ini rezeki orang taman, tapi Allah beri kita pinjam hari ni, melalui kita ni lah rezeki tu dapat orang dapat ramai makan. Sebenarnya dia orang pun ni memang rezeki dia orang. Jadi dia orang hari ni datang, kita pula datang tu sebab kita datang tu nak ambil rezeki yang Allah beri dia pinjam, yang mana hak tu hari ni untuk kita ni. Hari ni masing-masing nampak ni rezeki ni daripada Allah. Adab-adab perkahwinan, wallahu a'lam. Sambung minggu depan berkaitan dengan adab-adab perkahwinan. Jadi kesimpulannya ialah dalam bab kita menghadiri kenduri, walaupun kenduri bersyukuran
kenduri, tahlil, kita pergi rumah orang tu sebenarnya semua tu ada dia punya adab-adab dia yang perlu kita jaga, yang mana sempurnanya Islam ni sehingga kan daripada nak kencing sekalipun, nak kencing, nak tidur, nak jimat sekalipun, sampailah yang kecil-kecil sehinggalah sebesar-besarnya, semua diajar oleh agama Islam. Sehingga kan menghadiri majlis-majlis rumah orang, cara nak menidang pun lengkap komplit. Cuma kita je kadang-kadang terlepas pandang. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa taqwa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana binika wa ta'atik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.